Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan menyampaikan satu tazkirah yang bertajuk hubungan sesama manusia. Apa itu hubungan sesama manusia? Persaudaraan merupakan kekuatan iman di jiwa yang membuatkan perasaan menjadi lembut, berkasih sayang, hak hormat menghormati dan juga saling mempercayai antara satu sama lain. Setiap orang pasti akan terikat dalam tanggungjawab akidah Islamiah, iman dan juga takwa. Berkata seorang ustaz bahawa hati adalah anggota yang amat penting kepada manusia. Baik buruk manusia, selamat sejahtera manusia di akhirat kelak, ia bergantung kepada hati manusia ketika di dunia. Perkara-perkara inilah yang merupakan satu kesedaran dan juga semangat persaudaraan yang sebenarnya dilahirkan dalam jiwa seorang mukmin. Maka dapat dirumuskan bahawa persaudaraan Islam merupakan satu sifat yang berkait rapat dengan iman dan juga takwa. Hubungan sesama manusia tanpa mengira agama dan masa akan lahir apabila manusia mengetahui asal-usul mereka. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang membawa maksud, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara kamu, di antara dua saudara kamu yang bertelingkah, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini bermaksud bahawa ia menunjukkan bahawa persaudaraan adalah sesuatu yang dititikberatkan dalam perhubungan sesama manusia. Apabila seseorang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah juga akan memperbaiki hubungannya sesama manusia. Ini dapat dijelaskan bahawa hubungan persaudaraan merupakan satu konsep yang menyatukan umat manusia. Hubungan manusia ini meliputi seluruh aspek, bukan sahaja kepada diri sendiri, malah meliputi semua rakan, adik-beradik, keluarga dan sebagainya. Dalam setiap perhubungan, Islam telah meletakkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai sebahagian daripada iman. Setiap orang juga dituntut untuk mencurahkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Di samping itu, kita sebagai hamba Allah yang ditugaskan sebagai khalifah Allah haruslah sentiasa menyantuni mereka yang kurang berkemampuan seperti anak-anak yatim, orang kurang upaya dan mereka yang memerlukan. Berbuat baiklah kepada orang-orang di sekitarmu, kerana akan ada ramai orang yang mendoakanmu sebab kebaikan yang telah kamu lakukan. Seperti mana yang kita dapat lihat kesungguhan dan kesabaran Ustaz Abid Liu yang sentiasa ada di saat mereka yang memerlukan. Dapat dilihat dalam kesungguhan beliau dalam membantu mereka yang susah dan juga para petugas dalam menangani wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita sekarang. Jika kita lihat semangat yang ditunjukkan oleh Ustaz Abid Liu, ia patut menjadi satu contoh kepada kita semua untuk berbakti kepada masyarakat khususnya. Kita jangan pernah merasa malu untuk menghulurkan bantuan ataupun sedekah walaupun dengan hanya sekeping duit 10 sen. Kerana Allah tidak melihat akan nilainya, tetapi Allah melihat keikhlasan, ketulusan hati yang menghulur, yang memberikan bantuan. Sekecil-kecil tapak tangan dihulur, niru ditadahkan. Apabila kita menghulurkan bantuan kepada mereka yang amat memerlukan, mereka akan menerima dengan hati yang sangat gembira, walaupun mungkin bagi kita bantuan yang diberikan itu tidak seberapa. Namun harus diingat, sekecil-kecil bantuan yang dihulur, insya-Allah Allah akan menggandakan rezeki untuk kita supaya kita terus berbakti kepada seluruh masyarakat. Hubungan sesama manusia juga dapat memupuk kita untuk saling memaafkan antara satu sama lain. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat, dalam surah Al-Imran ayat 159 yang membawa maksud, maafkanlah mereka, yakni mengenai kesalahan yang telah mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan, yakni peperangan dan juga hal-hal keduniaan. Kemudian apabila engkau telah berazam,
yakni sesudah bermusyarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Saling memaafkan merupakan satu perkara yang baik dan sangat dituntut dalam Islam. Selagi mana kita boleh memaafkan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, maafkanlah supaya ia dapat mengelak daripada mempunyai perasaan dendam dan juga hasad dengki. Kadang-kadang minta maaf ni bukan menunjukkan kita buat kesalahan, namun ia lebih kepada perasaan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim yang sentiasa minta maaf dan memaafkan tanpa mengira siapa yang betul dan siapa yang salah. Apabila kita susah nak maafkan seseorang, ia mungkin akan memakan diri sendiri sehingga timbul perasaan dendam, hasad dengki dan akhirnya membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah tanpa berfikir panjang. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa maaf adalah ubat apabila saling memaafkan. Kita sering mendengar bahawa seseorang itu boleh memaafkan, tetapi tidak boleh melupakan. Kita ini hanya insan biasa yang tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Walaupun kesalahan itu hanyalah sekecil kuman, namun daripada kesalahan yang lalu telah mendidik kita untuk lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara. Orang yang suka memaafkan sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana kita sendiri sebagai umat Islam terlalu banyak dosa yang dilakukan tanpa disedari. Setiap hari kita sering mohon maaf dan minta ampun kepada Allah, dan Allah menerima taubat hamba-Nya. Apatah lagi kita sebagai hamba-Nya tidak memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, tidak dinafikan. Sebagai hamba-Nya, sebagai manusia, rasa sakit hati itu tetap ada apabila dianiaya dan ditipu dan sebagainya. Bukan mudah untuk melupakan walaupun perkara itu dilakukan tanpa sengaja. Namun sakit itu tetap terpendam di dalam hati. Ia bukan sesuatu yang mudah untuk memaafkan dan melupakan. Namun apabila datangnya perasaan marah dan benci, segerakanlah hilangkan perasaan benci itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cekalah air mata dan iringi dengan senyuman dan lupakan kesakitan, tetapi ingatkan iktibar yang datang bersamanya. Secara kesimpulannya, hubungan sesama manusia meliputi seluruh aspek. Perkara yang paling penting harus dijaga adalah hati, kerana hati memainkan peranan dalam menjaga hubungan sesama manusia. Hati yang bersih akan boleh melihat kebaikan orang lain yang terlihat sekalipun, dan hati yang kotor akan mudah melihat keburukan orang lain yang tidak pernah ada. Orang lain adalah cermin bagi hati anda. Jika hati anda selalu melihat keburukan orang lain yang tidak terlihat oleh mata anda, itu artinya hati anda kotor. Dan jika hati anda selalu melihat kebaikan orang lain yang tidak terlihat oleh mata anda, maka itulah tanda kebersihan hati anda. Hati yang baik akan menjadi asbab kepada hubungan yang baik sesama manusia, kerana hati, iman dan juga takwa meliputi dan juga mencerminkan kepribadian kita sendiri, dan juga sentiasa mengingati fitrah Allah menjadikan manusia berbagai jenis, bangsa dan juga agama. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.